Assalamualaikum rakan-rakan. Kita bertemu lagi dalam episod kali ini ya. Jadi dalam video-video yang lepas Uncle banyak menerima komen ya. Ada rakan-rakan kita banyak ada bertanya tentang cat kayu ya. Saya lagi belum faham ya. Jadi Uncle kali ini akan cuba menerangkan sedikit tentang cat kayu, iaitu tentang bahan perlindungan dan bahan pewarna ya. Jadi apabila kita membicarakan tentang bahan perlindungan kayu, hanya ada dua cara, iaitu yang pertama ialah bahan yang berbentuk lapisan dan bahan yang penyerapan ya. Jadi bahan yang berbentuk lapisan biasanya ia adalah sejenis plastik ya, plastik tercair ya. Bila kita sembuh dia kering, dia akan menghasilkan lapisan filem dan ia akan melindungkan kayu ataupun perabot kita. Kemudian bahan perlindungan yang kedua ialah berasaskan minyak. Fokuskan kamera sedikit ya. Dalam pasaran ya, kita ada macam-macam jenis minyak, tapi bukan sebarang minyak. Minyak yang boleh kering ya, iaitu dia akan meresapkan dalam kayu, dia akan kering. Biasa dalam industri kita ada boiled linseed oil ya. Biasa orang panggil BLO BLO. Kemudian kita ada tea oil, Uncle ada tea oil ya. Kemudian kita ada Danish oil, kemudian kita ada tang oil ya. Tang oil, tea oil ataupun Danish oil ya. Ya, biasa kita ada ini ya, boiled linseed oil, tang oil, tea oil ataupun Danish oil. Uncle hanya ada sampel tea oil ya sahaja. Kemudian kita ada juga beeswax, wax yang hasil daripada sarang lebah ya. Kemudian kita ada wax, petroleum based wax ya. Jadi bahan-bahan yang berasaskan minyak ini kita boleh juga melindungi kayu ya. Tapi pada episod kali ini Uncle tidak akan berceritakan tentang bahan perlindungan yang berasaskan minyak. Uncle hanya akan ceritakan tentang yang berbentuk lapisan dan juga bahan pewarna Okey. Jadi Uncle ada gel stain, Uncle ada dye stain daripada Polycure, ni dye stain daripada Asahi, ini daripada Minwax ya, penetrating stain, oil stain juga. Kemudian kita Uncle ada aqua stain daripada Woodcare. Okey, Uncle cuba membuat sedikit demo iaitu kita menggunakan pewarna gel stain Macam-macam warna ada ya. Untuk gel stain kita ada warna blue, deep blue, kita ada warna walnut, warna oak, ada warna whitewash ya. Uncle akan menggunakan demo warna walnut ya. Okey, kita clearkan kita punya tempat ya. Okey, ini Uncle ambil sampel kayu Uncle akan menggunakan sponge dan Uncle akan menggunakan warna natural walnut. Warna dia sedikit saja dan kita sapu Okey, kita lap dengan kain Ini hasil dia. Kita bagi dia kering sebentar Jadi setelah sampel kita kering ni, contoh ini adalah perabot Setelah ia kering, adakah ini kita sudah siap kita punya proses Adakah kita boleh terus jual Jadi apa perlu kita lakukan sebenarnya kita belum boleh terus jual oleh sebab perabot ini, kayu ini tidak ada lapisan perlindungan Ia hanya ada bahan pewarna. Jadi bahan pewarna bukanlah bahan perlindungan Jadi kita kena lindung warna ini. Jadi dengan apakah kita hendak lindung? Kita hendak lindung dengan lapisan Contohnya kalau kita tidak lindung contohnya kalau kita tertumpah bahan contoh seperti kicap kicap adabi, kicap jalin contohnya tertumpah kicap. Contoh dia akan meninggalkan kicap dan kita terlupa nak lap kicap tu jadi dia akan meninggalkan kesan perabot kita akan jadi kotor nampak ada bahagian kena kicap kicap dah meresap ke dalam sedikit bahagian di sini Jadi kita perlu melindungkan dengan lapisan plastik Kita ambil kamera, cuba alih sedikit Okey rakan-rakan kita boleh lindung kayu perabot kita daripada kotoran menggunakan NC100 Kita tengok bagaimana NC100 NC100 clear ataupun kita boleh menggunakan NC matte agak kelabu sedikit atau juga kita boleh menggunakan AC ada dua jenis AC daripada Polycure dan AC daripada Asahi Cuba tengok clear
Asahi punya pun. Ini adalah AC ya, ataupun kita boleh juga menggunakan varnish ya. Ini adalah glossy varnish ya, floor dressing daripada Season. Polyurethane ya, glossy. Apabila dia spray, dia akan jadi kilat juga ya. Jadi kita boleh juga menggunakan water base gloss top coat daripada agak susu dan kita pernah juga buat demo. Atau kita boleh menggunakan spray can clear, atau kita boleh menggunakan varnish clear. Terpulang macam-macam bahan kita ada ya untuk menghasilkan perlindungan ya. Selepas kita sapu warna, kita perlu lindung dari hasil dia. Ada kotoran daripada cat dalam tumpah. Okey, mungkin juga rakan-rakan fikir ini agak banyak proses kita kena sapu warna, kemudian kita kena sapu undercoat, top coat. Jadi oleh zaman sekarang ni, oleh sebab hendak cepat bila kita hendak cepat, maka terhasil bahan X jadi apa dia bahan X? Bahan X ni sebenarnya adalah varnish varnish yang telah dicampurkan dengan warna. Cuba kita lihat Ini wood varnish honey pine. Ini timber fresh exterior dan interior varnish for wood. Warna honey pine juga. Varnish clear telah dicampurkan dengan bahan pewarna Dan contoh ini juga adalah spray can spray can varnish yang warna Indian rosewood. Jadi zaman sekarang ni orang nak cepatkan proses shortcut telefon lah kata, daripada 1G kita nak 2G, 3G, 4G begitu juga dengan minuman kopi 2 dalam 1, 3 dalam 1, 4 dalam 1. Ini kalau contoh macam pewarna ni adalah 2 dalam 1. Artinya varnish campur dengan wood stain. Jadi Uncle akan cuba buat demo varnish dengan wood stain Uncle akan menggunakan spray can Indian rosewood dan kita cuba spray ke atas sampel Kita cuba spray Uncle telah gosok dahulu dengan 240 Nampak ini terus ada warna Ini contoh tadi Uncle belum spray bahagian lapisan atas Sekarang Uncle boleh spray dengan macam-macam. Uncle boleh spray dengan NC, AC ataupun varnish Tapi Uncle akan spray varnish clear daripada spray can Jadi rakan dapat lihat Uncle dah spray. Ini kesan kotor daripada sedikit kesan kotor daripada kicap tadi Jadi banyak proses Ini sekali spray sudah dapat warna. Jadi maksudnya bahan plastik itu kita boleh bagi dia berbagai-bagai warna Contoh Jadi umpama dia ini adalah bahan lapisan lapisan clear. Ini kayu kita kita tutup dengan bahan lapisan Ini contoh, ini adalah macam NC clear, AC clear ataupun varnish clear Kalau kita ada varnish kita yang ada warna contoh seperti ini, varnish dah ada warna kan. Angka ada contoh lapisan kuning kayu kita kuning. Sebenarnya bahan varnish hanya taruh bahan pewarna di dalam Contoh ini ada sedikit kemerahan Jadi ini contoh adalah varnish yang telah dicampur dengan sedikit merah Ataupun ini ini bahan lapisan telah dibeli dengan warna hijau Tak kisahlah varnish ke NC ke AC, supaya hakikatnya bahan pewarna di dalam bahan perlindungan lapisan filem itu. Jadi kita boleh spray varnish yang ada warna, ataupun kita hendak sapu bahan pewarna dahulu seperti gel stain ke seperti gel stain ataupun dye stain. Sebenarnya terpulang Uncle show kita spray warna dahulu. Oleh sebab
Mungkin kalau kita seorang yang newbie baru berkecimpung dalam bidang perabot untuk mengelakkan daripada warna kita comot, kalau kita menggunakan varnish sebab dia varnish yang ada warna sebab dia adalah pekat jadi dia agak likat. Jadi kalau kita menggunakan brush ataupun kita tak pandai spray ataupun kita spray banyak ada kayu bersilang-silang seperti kerusi ke, jadi dia akan mengakibatkan warna itu jadi belang. Tapi kalau kita dah mahir dalam spray tidak mengapa terus Hakikatnya Uncle hendak memberitahu bahawanya lebih selamat kalau kita memberi warna dahulu iaitu kita sapu dulu dengan gel stain ke ataupun dye stain kemudian baru kita spray top coat. Jadi Uncle harap rakan-rakan dapat faham iaitu kita boleh sapu beri warna dulu ke atas kayu supaya lebih selamat berbanding dengan kita spray terus ada warna. Kalau kita rasa kita sudah pandai spray kita dapat mengimbangkan spray gun terus melakukan spray semburan tapi kalau kita ada newbies adalah seorang yang di awal yang baru berkecimpung dalam bidang perkayuan ini untuk kengan kayu, maka Uncle showkan kita sapu warna dahulu kemudian barulah kita spray ataupun kita sapu undercoat dan top coat supaya lebih selamat apabila kita sapukan warna maka kita dapat seragamkan seluruh permukaan perabot tu. Tapi kalau kita hendak sapu varnish yang dah ada warna contoh macam ini kan, dia kata apa, wood varnish kan, honey pine, dah ada warna dalam dia. Dan kalau kita bros mungkin kita tidak begitu mahir dalam menggunakan spray gun, kita boleh bros, tapi oleh sebab kita baru mungkin dia akan mengakibatkan comot jadi elok-eloklah kita memberi warna dahulu tapi terpulang kepada pengalaman masing-masing kalau orang nak lama mungkin mereka nak cepat mereka bolehlah sembuh terus leka yang dah ada warna Uncle harap rakan-rakan dapat manfaat daripada video ini dengan penerangan ini dan bolehlah rakan-rakan share kepada penuntut dan rakan-rakan yang baru dalam perkayuan Sekian, terima kasih. Dan rakan-rakan yang baru menonton video Uncle, bolehlah subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng supaya YouTube dapat beri notifikasi untuk video Uncle yang baru.